Assalamualaikum semua, selamat petang. Berharap boleh dengar suara semua. Okey, Waalaikumsalam Kak Ji. Okey, baik. So hari ni kita bersama dengan Dr. Arif sekali lagi lah. So ni aktiviti kita setiap hari Sabtu. InsyaAllah. So kita pun sekarang dah 3.11 sebab sesi ni pun akan panjang sikit. So saya pun tak nak tunggu lama-lama. So saya rasa kita boleh mulalah. So yang lain nanti dia akan masuk lah sementara kita tengah berjalan kan, sesi berjalan. So kita mulakan dengan lagu Hemiko dulu. Marilah bersatu, wadah perjuangan alam baru untuk memartabat ekonomi bangsa, berjalan untuk hidup di sana. Hidupku, matiku, untuk Tuhan agama junjunganku. Biar jatuh rebah, patah bertongkat dagu, ku tempur dengan azam yang satu. Marilah bahu ke bahu, lupakan sengketa masa lalu. Silaturahim jangan diputuskan, nikmat Tuhan yang mana kamu dustakan. Duhai ayah, ibuku, restulah perjuangan anakmu untuk keluarga, agama, bangsa, negara, kerana Tuhan untuk manusia. Marilah bahu ke bahu, lupakan sengketa masa lalu. Silaturahim jangan diputuskan, nikmat Tuhan yang mana kamu dustakan. Duhai ayah, ibuku, restulah perjuangan anakmu untuk keluarga, agama, bangsa, negara, kerana Tuhan untuk manusia. Kerana Tuhan untuk manusia. Kerana Tuhan untuk manusia. Okey, baik. Selesai dengan lagu. Okey, sekarang pun ada lebih kurang 20 lebih juga orang dah masuk. So kita pun tak nak tanggung lama-lama sebab sesi ni panjang. Cuma untuk semua sekarang memang kita mute dulu untuk semua. Tapi kalau siapa-siapa ada soalan, boleh tanyakan kat ruangan chat lah. Di hujung sesi nanti kita akan buka mic untuk bertanyakan soalan. Kita ada sesi Q&A lah, soal jawab di hujung sesi nanti. Okey, so kita boleh mulakan balik. So saya pass kepada Dr. Arif lah untuk mulakan sesi petang ni. Assalamualaikum semua. InsyaAllah mudah-mudahan pada hari ini kita sama-sama untuk berkongsi knowledge ataupun suatu info yang menarik tentang kesihatan, tentang pemakanan dan juga tentang penyakit-penyakit yang perlu kita ketahui. Okey, apapun alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Ta'ala kerana diberi ruang dan peluang kepada kita untuk meneruskan kehidupan kita ketika ini, di mana di luar sana kemungkinan banyak ataupun ramai di kalangan manusia yang mengalami kesakitan, ketidakmampuan untuk mendapat makanan ataupun kepelbagaian yang kita boleh lihat, termasuklah peperangan ataupun kehancuran sesuatu negara. Jadi alhamdulillah kita bersyukur dengan suasana yang ada, walaupun kita menghadapi suasana COVID-19
suasana pandemik ini nak jadi endemik kan. Tetapi alhamdulillah kita bersyukur sangat-sangat kepada Allah. Sesungguhnya apabila kita bersyukur, Allah akan tambah lagi nikmat kepada kita. Ya, Wazir ya. Ya. Jadi insya-Allah Doktor akan cuba berkongsi lah sedikit pada petang ini berkaitan dengan satu persoalan yang sememangnya dah lama dah menjadi satu isu yang tidak habis-habis, dan sememangnya kita tidak menafikan bahawa bila mana kesihatan kita ataupun badan kita mengalami penurunan dari sudut imunisasi dan gaya hidup yang mungkin agak stres menyebabkan kita dihinggapi beberapa jenis penyakit. Dan insya-Allah pada petang ini kita cuba nak berkongsi info berkaitan dengan diabetes dan ataupun kencing manis dan juga nutrisi. Sebelum saya mulakan perbincangan kita, saya ingin menyentuh peringkat awal ini bahawa saya sebenarnya apa yang kita nak cerita ini sebenarnya dia adalah sebahagian kecil saja. Sebahagian mungkin 1/10 daripada ilmu mungkin tuan-tuan dan puan-puan lebih memahami daripada saya, ya Tuan Aziz. Ya, jadi banyak perkara yang perlu kita kena ambil perhatian dan perkara kupasan tentang perubatan ini ya dan kesihatan. Kalau dalam Islam kita juga ada perbezaan dari sudut pemahaman usul fiqh. Begitu juga ada pemahaman yang ada khilaf di dalam akidah, kan? Jadi apatah lagi dalam bidang kesihatan dan perubatan yang mempunyai kepelbagaian sudut pandang yang berbeza. Jadi kita melihat sudut pandang kita dalam aspek nutrisi ataupun melihat dari aspek bagaimana kita nak membina kekuatan sistem kekuatan dalaman. Ada satu bahagian yang lain, dia akan melihat dari aspek bahawa badan kita ini dijangkiti oleh virus ataupun bakteria ataupun kuman yang memerlukan kepada ubat-ubatan untuk membunuh dan ataupun untuk melemahkan sistem serangan musuh iaitu virus. Ya. Jadi kita mempunyai pandangan yang tersendiri di dalam memahami kesihatan dan pemakanan dan juga macam mana kita nak merawat. InsyaAllah itu yang kita nak berkongsi pada petang ini insyaAllah. Jadi tajuk kita insyaAllah kalau ada slide yang boleh kita lihat berkongsi ya. Jadi insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kita boleh tengoklah sedikit perkongsian memahami diabetes ataupun kencing manis lah. Saya rasa tuan-tuan lebih arif, walaupun saya nama Arif, tuan-tuan lebih arif untuk memahami dan juga mungkin ada pengalaman yang tersendiri berkaitan dengan diabetes ini. Mungkin ibu dan ayah, mungkin tuan-tuan dan puan-puan sendiri ataupun keluarga kita yang mengalami ataupun kita kata ada simptom-simptom diabetes. Jadi insya-Allah kita nak tengok segambaran kasar apa yang dikatakan diabetes itu ataupun kencing manis itu kan. Dengan kata lain bahawa darah manis. Kata lain darah manis. Jadi kalau darah manis ni cerita lain pula. Tapi kalau ikut doktor pakar seorang pakar jantung, Dr. Safari nama tak silap. Dia kata sebenarnya diabetes ini darah manis. Darah ni banyak glukos ataupun karbohidrat sugar. Okey, so kita nak tengok apakah definisi untuk peringkat awal yang dikatakan diabetes ini supaya kita dapat faham tentang diabetes ataupun kencing manis ini. InsyaAllah kita tengok. Okey, slide dan seterusnya kita nak tengok. Okey, jadi ini adalah satu definisi lah untuk kita nak faham bahawa diabetes ini ataupun kencing manis ini adalah sejenis penyakit kronik. Penyakit kronik ni dia kena faham, penyakit diabetes ni dia mengambil masa yang panjang. Dia kena kalau kena dia bukan kata hari ni, kalau jantung lain. Jantung kita tak berbeza. Kalau jantung kalau kena kita tak sedar. Mungkin adalah tanda-tanda awal macam kita hypertension ataupun tekanan darah tinggi, tapi diabetes ni dia penyakit metabolik. Penyakit metabolik ini penyakit gangguan sistem badan. Itu kita kena faham. Dan penyakit ini
ini penyakit yang boleh dikesan pada peringkat awal. Oh. Peringkat awal dia boleh kesan. Jadi kita akan tengoklah apakah simptom-simptom akan datang, tanda-tanda dia. Jadi senang je jika paras glukosa ataupun sugar dalam darah ni tinggi daripada paras normal, maka dia dikatakan diabetes. Jadi dia adalah tanda-tanda yang boleh kita lihat. Jadi potensi besar siapa saja boleh kena diabetes, tak kisah doktor ke, jurutera ke, ataupun engineer ataupun siapa saja. Tak kira umur. Tak kira umur. Jadi ini kadang-kadang kalau dah kena, kita kena ada satu protokol lain lah untuk kita nak buat terapi. Kalau sebelum kena, apakah tindakan yang perlu kita pencegahan lah yang harus kita buat. Jadi jangan kita kata kita tak kena. Kebiasaan ataupun di masyarakat kita ini, di kalangan masyarakat Malaysia ini sebenarnya dia potensi besar untuk kena diabetes. Sebab apa? Sebab nanti kita nak tengok unsur-unsur cara pemakanan dan gaya hidup. Kita beza dengan Indonesia. Indonesia pernah saya belajar ke Indonesia dulu. Orang-orang di sana dia tidak macam kita obes. Dia jangan obes kecuali ada orang-orang Cina, orang kaya kan. Kaya dia obes lah. Tapi mereka sangat mereka menghadapi masalah nutrisi, pemakanan yang tidak mencukupi dengan penduduk yang ramai. Kita lebih makan. Bila lebih makan, inilah cerita dia. Jadi pengalaman saya punya saudara, dia pergi ke Korea. Dia pergi Korea untuk buat pembentangan. Sebenarnya dia buat pembentangan satu seminar. Allah izin berlaku satu jangkitan kuman di sana. Jadi bila masuk hospital, hampir 10 hari dia punya bayaran hampir 250,000, 220,000 ringgit. 120,000 ringgit untuk 10 hari. Jadi orang Korea sana dia sangat jaga tentang pemakanan. Sangat jaga, dia tidak makan berlebih-lebihan macam kita. Jadi inilah isu yang kita hadapi, bahawa diabetes ini merupakan penyakit yang melibatkan sistem badan kita yang di mana gaya hidup dan cara pemakanan yang tidak seimbang. Itu akan memberi kesan yang paling inilah terkesan dengan kes ini. Boleh kita tengok slide. Okey, secara lebih dalam lagi kita nak lihat penyebab paras glukosa berada pada tahap normal adalah disebabkan kehadiran sejenis hormon bernama insulin yang dikeluarkan oleh pankreas. Jadi pankreas ini adalah satu organ yang kecil di dalam badan kita. Kita boleh faham. Kita kalau tengok gambar tersebut, kita boleh tengoklah hari ini, kita boleh belajarlah sikit bidang perubatan ataupun kesihatan, iaitu kita tengok limfa, kita tengok pankreas, kita tengok kolom, kita hempedu ataupun gallbladder kan, kita tengok hati. Semua ini Allah jadikan sangat tersusun, sangat rapi. Allah kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah jadi kita ni sebaik-baik kejadian. Sebaik-baik kejadian. Jadi kalau kita merosakkan, kita yang merosakkan badan kita. Jadi kadang-kadang kalau dah berlaku, contoh kita dah jaga makan, kita dah jaga residu gaya hidup, tetapi kena juga. Itu sebenarnya Allah nak beri satu ujian kepada kita dengan asbab ada jangkitan ataupun ada penyakit tersebut menyebabkan kita beriman kepada Allah, bertambahnya iman kita kepada Allah, sebenarnya itu lebih baik. Ya, lebih baik. Jadi orang Islam ini, orang yang beriman ini, semuanya dalam keadaan baik. Kalau dia sakit, dia bersabar, dia minta ampun. Baik bagi dia. Kalau dia sihat, dia bersyukur kepada Allah dan dia mewakafkan rezeki supaya dia bertambah lagi sihat. Jadi itulah Wazina, kita punya sekarang ni kita nak ajak rakan-rakan keluarga Himiko kita, keluarga dalam perniagaan kita ini adalah memahami aspek-aspek kerohanian supaya kita akan melihat secara holistik, ya. Jadi program-program yang akan datang pun kita akan menambah baik dari aspek-aspek itu. Jadi kembali kita kepada soal diabetes ini, jadi kita nak kena fahamlah bahawa bila saja sugar atau bila kita makan sekejap, sebenarnya bila kita makan, kita punya, maka makanan kita tu dia akan masuk melalui jalan-jalan
jalan-jalan makanan kita ni sampai kepada stomaknya, kepada ususnya, kepada usus besar, usus kecil dan sebagainya, sampailah kepada anus ataupun kepada apa? Sampai ke las lah kan. Jadi dalam usus kita itu dia ada serapan. Dia serap, dia masuk dan teruskan masuk dalam darah. Jadi gula atau sugar ataupun nutrisi ini akan masuk dalam darah. Bila masuk dalam darah, inilah kerja pankreas. Razina, kerja pankreas, dia proses. Jadi pankreas ini akan mengeluarkan satu hormon dipanggil hormon insulin yang pernah kita bagi tahu insulin. Sebenarnya saya tak bersetuju lah. Tak bersetuju, pandangan peribadi saya tak bersetuju ada ubat daripada luar yang dinamakan insulin. Kita jadi keliru. Insulin yang dikeluarkan oleh pankreas sangat-sangat berbeza dengan insulin yang sintetik ataupun yang dibuat. Kan kita kata nak injek insulin kan. Bagi saya tidak tepat. Mana sama. Kita mendefinisikan sesuatu yang mana perkara yang berlainan meletakkan nama yang sama. Jadi itu kita kena fahamlah. Walaupun di luar sana ada ni ubat insulin kan. Jadi itu adalah dari si konsep definisinya mungkin tidak tepat, tidak sesuai. Jadi kita boleh faham secara horizontalnya. So ilmu tentang penyakit ni kalau kita nak belajar mungkin dia lebih dalam lagi lah. Tapi apapun kita nak masyarakat keluarga Himiko kita ini mempunyai pengetahuan sikit sebanyak tentang kesihatan, tentang anatomi, fisiologi, tentang penyakit, patologi dan sebagainya. Okey. Jadi kita nak tengok next. Okey. Secara asalnya beginilah. Itu adalah gallbladder. Itu yang satu yang kita nampak menarik tu kan. Itulah pankreas. Pankreas ni insulin diperlukan oleh badan kita supaya organ-organ badan kita ni dapat menggunakan glukosa ataupun sugar lah untuk tenaga. Tanpa insulin atau apabila insulin tidak mencukupi, badan tidak dapat berfungsi dengan baik. Glukos akan terbina dalam darah dan menyebabkan glukosa di dalam darah ni tinggi dan tidak dapat diserap menjadi tenaga. Okey. Jadi senang je. Jadi seperti mana yang saya sebutkan minggu lepas, insulin ni dia bawa sistem endokrin. Kalau kita belajar sistem-sistem dalam badan kita, salah satu sistem endokrin. Endokrin ni ada 7 dia punya tempat dalam badan kita. Salah satunya thyroid, ini salah satu thyroid. Kemudian pankreas ataupun insulin yang mengeluarkan. Ada yang keluar bahagian adrenalin, iaitu keluarkan hormon kortisol. Tetapi urusan berkaitan dengan makanan ni sangat hebat, sangat luar biasa ciptaan Allah. Allah mencipta ni kan. Maknanya kalau tidak ada insulin, inilah menjadi masalah ataupun masalah di mana insulin tak dikeluar dengan baik. Jadi kerja insulin nanti kita akan tengok apakah kerja dia. Kan? Jadi pankreas ni akan mengeluarkan hormon insulin dan juga glukogen. Salah satu glukogen. Jadi kalaulah badan kita tak mencukupi sugar ataupun keletihan nak kepada tenaga, maka pankreas ni mendapat arahan daripada kelenjar hypothalamus, maka dia akan keluarkan glukogen untuk menghuraikan gula di dalam liver, di dalam hati. Jadi itu satu perkara yang kita kena faham, betapa sistematiknya Allah menyusun kehidupan kita. Kehidupan kita. Okey, next. Kalau boleh saya cepatkanlah. Okey, ni satu gambaran kasar ataupun asas bagaimana kerja insulin dengan sugar. Kita boleh tengoklah. Kalau normal, pankreas normal atau normal pankreas, maksudnya bila saja glukosa atau glukos ataupun sugar masuk dalam darah, itu warna biru tu kita buat andaian sebagai sugar. Sugar. Jadi kita tahulah sugar ni ambil daripada mana? Salah satunya kalau kita makan karbohidrat daripada nasi, ada. Nanti kita akan cerita tentang indeks glisemik, tentang pemakanan. Macam mana hal makanan ini boleh diserap dengan pantas ataupun dengan perlahan. Jadi bila mana sugar tu masuk dengan banyak, maka
pankreas akan mengeluarkan insulin. Dan pankreas keluarkan insulin kalau kita buat pembandingan lah. Makna normal pankreas, diabetes pankreas. Kita boleh tengok. Dia keluar tak banyak dah satu. Dia tak banyak. Yang kedua, sugar lebih banyak. Sugar lebih banyak dalam darah. Kemudian, insulin itu yang nak pergi kepada membran sel tu, saya sebenarnya hari ini tak selesa sikit ni, dia ada ulcer. Oh ya, betul. Jadi agak sukar sikit untuk nak bercakap, dia ada sikit. Okey, dengan kata lain maknanya sel kita ni ada reseptor ataupun membran sel. Membran sel tu dia ada pintu sebenarnya. Dia ada pintu di mana insulin ni kerja dia adalah sebagai kunci sebagai kunci untuk buka pintu-pintu membran sel ni supaya sugar tu masuk. Gula tu masuk. Jadi bila gula tu masuk tu dia ada cerita lagi, dia masuk, dia tak sampai lagi kepada dasar sel ataupun kat mitokondria. Dia ada lagi satu cofactor atau pembawa sugar tu. Nanti kita akan tengok. Jadi ini satu gambaran asas di mana yang dikatakan diabetes ini apabila insulin dikeluarkan oleh pankreas ini tidak mencukupi atau tidak keluar. Bila tak keluar, para saintis perubatan-perubatan, pakar-pakar farmasis ataupun saintis bagi perubatan ini kesihatan, dia cuba usaha mencarikan satu gantian insulin untuk mengawal gula. Jadi kita pula bukan di situ punya peranan kita adalah macam mana kita nak mengkaji bahan-bahan makanan yang disebut makanan berfungsi untuk membantu supaya pankreas itu lebih normal dan sehat dan boleh mengeluarkan insulin yang original. Itu antara perbezaan kita tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey, next kita boleh tengok. So nanti tak faham mungkin boleh tanyalah ya. Ya, boleh. Okey. Satu lagi yang perlu kita faham bila kita berdepan dengan diabetes ni atau keciman ni, ada satu istilah lain yang perlu kita faham. Tuan-tuan puan-puan, ini gambar pun jelas kita boleh nampak hypoglycemia. Jadi apa maksudnya? Senang saja, dia hypo dengan hyper. Jadi ini isu dia bila mana bermula seseorang itu kena diabetes ataupun mengalami gangguan-gangguan ini, maka ada satu part bahagian lain lagi adalah seseorang itu akan mengalami masalah paras gula akan jadi rendah ataupun kurang. Jadi itu akan berlakunya sebab kita boleh lihat bahawa kesihatan kita contohnya hypertension dengan hypo, darah tinggi dengan darah rendah. Frekuensi keseimbangan itu sudah lari, tidak ada keseimbangan di dalam tekanan. Begitu juga fungsi gula dalam darah pun tidak seimbang. Dia boleh jadi hypo atau dia boleh jadi hyper. Ada dua. Kalau hyper tu kita dah maklum bahawa gula dalam darah adalah tinggi. Dan dalam masa sama dia boleh jadi hypo. Maksudnya gula akan berkurangan. Ini akan mengalami satu gangguan. Itu yang jadi masalah bagi orang yang diabetes ini. Kadang-kadang kalau dia tak ambil sugar, dia mengalami satu gangguan hypo, iaitu dia boleh pengsan. Dia boleh merasa gemetar. Jadi kalau kita tengoklah tanda-tanda tadi kan, tidak makan lewat makan. Ni orang-orang yang diabetes macam ni. Dia kalau nak jaga kononnya dia nak jaga, tapi bahaya. Bahaya balik situ. Itu satu tanda yang kita kena fahami. Bagi orang yang normal dia tak ada masalah. Jadi bila normal saja, pankreas akan keluarkan glukagon, dia ambil makanan daripada sugar, dia menghuraikan sugar daripada liver, maka dijadikan energi tenaga. Yang ini tak boleh nak kawal Jadi contohnya lah, maksudnya kalau kita ambil juga insulin, sebab itulah saya pun ambil ini daripada Kementerian Kesihatan. Jadi saya pada dasar saya tak setujulah jika ambil insulin. Dia ambil ubat diabetes. Umpama macam itulah. Kalau kita tak makan, kita akan mengalami masalah lah kan. Ubat kecil manis yang berlebihan dos memang menyebabkan sugar akan kurang, kita boleh collapse. Sebab itu orang yang kena diabetes ini dia kena ada protokol. Maksudnya ada satu kaedah yang memang kita kena jaga setiap hari. Setiap hari
Begitu juga dengan tidak mengambil makanan macam karbohidrat kan. Kita nak kontrol. Jadi contohnya kalau katalah dia melalui menghadapi keadaan ini, nanti kita akan suggest macam mana yang perlu dia lakukan. Okey, begitu juga terlalu lasak bersenam, bersukan yang agak lebih ekstrim. Jadi agak tidak sesuai, kurang sesuai. Dia alkohol tu bukan dia sebab ini dia melibatkan rakyat Malaysia yang ada yang minum alkohol. Bagi kita dah, kita tak minum dah, kita haram bidang kita dah. Okey, next boleh kita tengok seterusnya. Okey, hari ini kita tuan-tuan perempuan pun dah tahu sebenarnya dan sudah memahami bahawa jenis-jenis diabetes ni, mellitus, dia panggil mellitus, diabetes mellitus ni kecil mani lah dia sebenarnya ada 3. Yang jenis 1 ni biasanya berlaku kepada anak-anak kecil, remaja ataupun kanak-kanak lah, yang mana tak keluar langsung. Diabetes sugar, pankreas tak mengeluarkan, maknanya insulin dia tak keluar. Terlalu tak normal lah. Maksudnya mungkin disebabkan lahir-lahir dah tak, pankreas dah tak berfungsi dengan baik. Okey. Yang kedua juga anak-anak terbiasa dengan minum air gas yang menyebabkan kerosakan pada pankreas. Dan ada faktor-faktor lain yang menyebabkan pankreas itu rosak, menyebabkan insulin tak dapat dikeluarkan, maka itulah gambaran asas kepada diabetes mellitus 1, jenis 1. Baik. Yang banyak yang kita dengar ataupun yang kita lihat dan statistik yang menunjukkan yang bila sebut diabetes kecil mani ni kebiasaannya jenis 2 lah. Dia ni keluar insulin dia sedikit saja. Tak mencukupi, jadi dia terpaksa kena ada juga untuk mendapatkan insulin ataupun kita kata daripada ubat daripada luar lah. Jadi biasanya berlaku apabila insulin yang dihasilkan tidak mencukupi atau badan pesakit tidak peka terhadap insulin. Nanti kita nak tengok kenapa insulin kita jadi macam ni dan kenapa pula insulin okey pun insulin. Okey, tetapi masalahnya insulin tak boleh bekerja dengan baik. Tak berfungsi dengan sepenuhnya. Insulin tu okey, pankreas tu okey, tetapi rupanya yang problemnya adalah kerana ada faktor kelemahan pada membran sel. Membran sel atau pintu sel-sel yang nak masuk insulin itu ada kelemahan. So dia kena tengok kenapa dia lemah kat situ Jadi biasanya jenis 2 ni apabila hormon 40 ke atas. Hormon 40 ke atas kebiasaannya akan, kalau kita tak jaga makanan, memang ini akan terkena pada siapa saja. Kecuali hormon 30-an, 20-an dia kena. Pasal apa? Sebab yang faktor dia minum contoh air gas setiap hari. Contohlah, insya-Allah dia minum air kok ataupun Coca-Cola kan. Sebulan 1 botol setiap hari, insya-Allah kena diabetes. Itu tahap gula tinggi. Okey. Yang ketiga okey, ini fahamlah. Yang diabetes next. Okey, kita boleh tengok 3 ni. Yang satu lagi ni yang melibatkan ibu mengandung. Ini kadang-kadang sementara saja. Sementara. Tidak kekal. Tapi ada juga kekal. Ikut keadaan. Kadang-kadang ibu masa mengandung dia keletihan. Dia keletihan, kemudian dia rasa mengidam nak minum air kok. Air Pepsi dan sebagainya. Jadi dia manis. Bila dia minum, dia rasa segar, dia sihat. Setiap hari dia minum, itu akan terkena jugalah. Dan kadang-kadang terganggu pada pankreas menyebabkan insulin tak boleh keluar dengan baik. Jadi ada jenis yang ketiga ni yang terkena kepada ibu yang hamil. Iaitu yang kita kena fahamlah. Jadi inilah situasi tuan-tuan dan puan-puan, diabetes ini memang saya tidak membawa perangkaan. Hari ini saya tak bawa jumlah sebab dia pun menunjukkan bahawa satu jumlah yang besar di mana rakyat dunia menghadapi diabetes ini sangat tinggi jugalah. Jadi saya tak bawa perangkaan itu. Okey. Next kita nak tengok sekali lagi. Okey, yang ni yang menarik. Yang ni saya nak tengok yang ni.
ini tuan-tuan dan puan-puan, kita akan ceritakan lebih detail sikit lah, ataupun kita kata kita nak terang satu persatu tanda-tanda gejala diabetes ni. Pertama tuan-tuan dan puan-puan, bila mana kena diabetes ataupun tanda-tanda ni, tuan-tuan akan faham bahawa bila tidur dia boleh kecim kerap ni, buang air kecil ni kadang-kadang 5 kali satu malam. 5 kali ataupun 6 kali satu malam. Saat dia kencing, bangun dia akan kencing. Jadi bila isu dia, bila dia kencing, nanti kenapa dia jadi kencing macam tu? Ya, Kenapa? Ada dia sebab dia. Jadi dia salah satu pertama kita tadi, dia kencing kerap waktu malam. Itu satu. Yang isu kencing saja ke? Okey. Yang kedua, kencing juga banyak pada siang hari. Dia kalau dia kencing memang banyak. Kuantiti itu banyak. Bila kencing saja kuantiti banyak. Yang kedua, kerap kencing. Okey. Yang ketiga, bila pertama kencing kerap, kencing waktu malam. Kencing banyak waktu siang. Okey. Kemudian di situ dia akan rasa dahaga yang sangat. Okey. Kenapa jadi macam tu? Jadi bila saja gula dalam darah tu banyak, dia akan pergi kepada kidney dan sugar itu akan masuk di dalam pundi air kencing. Okey. Pundi air kencing dia akan masuk kat situ banyak. Bila masuk gula dalam pundi air kencing tu, badan kita dia akan tarik air dalam badan. Dia akan tarik air dalam badan, menyebabkan pertama kita akan mengalami kekurangan air. Okey, itu nak faham. Akan mengalami kekurangan air dan banyak kepada pergi pundi air kencing, jadi kita kerap nak kencing. Kerap kencing. Okey. Yang kedua, kencing kita tu banyak. Itulah antara puncanya. Jadi isunya yang masalah juga badan kita tak cukup air dan kita tak minum. Sebab apa? Bila minum nak kencing memang macam tu. Itulah satu keadaan gejala yang dihadapi orang diabetes ini. Maknanya dia kena minum air. Kalau tak minum air, masalah. Sebab badan kita ni dia ada satu kawalan lagi, satu hormon yang kontrol air dalam badan. Kalau air tak, sebab apa? Kalau air tak cukup dalam darah, kurang 10% saja, dia boleh bawa maut. Itu satu kesan. Pentingnya air. Jadi bila orang diabetes ni memang tak boleh dia tak boleh dia kurang normal sikitlah. Mohon maaf lah kan. Maksudnya kurang normal macam mana? Normal keadaan biasa. Maksudnya dia kalau dia musafir ke ataupun dia pergi ke mana-mana ke travel ke, memang dia akan mengalami masalah untuk nak kencing, nak minum air. Itu kencing minum air. Ini satu keadaan yang kita kena faham situasi orang yang diabetes ini. Jadi pakar-pakar nutrisi kita dalam Himiko ni, kalau dia tahu macam ni, dia tahu rakan-rakan atau keluarga yang mengalami keadaan macam ni, dia akan buat satu tindakan segera untuk membantu. Ya, paling jelas kalau kita nak tengok tanda-tanda orang diabetes ini, dia kencing kerap waktu malam, saat-saat dia bangun, saat-saat bangun. Jadi sebenarnya keadaan macam itu tidak sesuai untuk seseorang manusia lah. Bila dia bangun kerap, ganggu tidur, dia akan jadi penyakit lain lagi. Itu yang satu perkara yang kita kena faham. Dan kita tak nafikan bila kata kencing kerap tadi, memang kesan kerap dahaga itu. Sebab itu kita kena sediakan sentiasa air di sebelah, ataupun sebenarnya kalau orang tak diabetes pun sebenarnya kita kena jaga air. Apatah lagi kalau kita dah dalam aircon, memanglah kita kena kerap minum air sebab dia ada berlaku aircon ni kalau duduk lama-lama dia tak sihat juga. Jadi dia akan mengeringkan badan kita. Ya. Jadi okey, tanda yang seterusnya memang dia rasa lapar. Kerap lapar, nak makan. Sebab apa nak makan? Sebab badan kita, sel kita, dia nak tenaga. Dia nak tenaga, tetapi tenaga tak sampai kat dia. Sebab apa? Sebab insulin, sugar ni bahan bakar. Sugar dan bakar. Jadi bila mana tak sampai nutrisi pemakanan, maka otak kita bagi tahu arahan, rasa nak makan, rasa lapar itu makan.
Jadi masalah sekarang ni, kita jangan marahlah kepada orang diabetes. Memang betul, tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita tengok ayah ni, mak ni tak jaga makan. Ya, Oh, betul. kita marah ke anak, kita marah ke mak ayah kita kan. Ayah ni degil. Memang kita tak kenal, kita tak tahu. Ya. Jadi biarlah kita kena jaga emosi dia. Dalam surah Luqman Allah bagi tahu pengajaran nasihat Luqman pada anak dia, buat baik kepada ibu dan ayah. Memang mereka akan menunjukkan satu emosi yang agak tidak stabil, ya Wazir. Dia menunjukkan suasana yang kita kata dia ada sifat degil dia. Memang betul sebab sel-sel dia memerlukan makanan. Jadi itu yang satu keadaan yang kita kena faham. Dia nak makan, tak nak makan lah kan. Cuba tengok, tuan-tuan perempuan boleh tengok. Betul. Dia nak makan. Jadi bila nak makan kita marah kat dia. Ya. Bila marah dia kecil hati. Kan? Dia tak faham cerita dia. Ya. Inilah yang kita kena faham, kita kena hayati. Kita tak boleh bawa satu jas lah hukuman kepada orang yang mengalami macam ni. Cumanya cara kita handle dia atau cara kita kendalikan ibu dan ayah kita ni, dia kena makan apa. Ya. Katakan dia lapar tu, dia dah jadi hypo tadi. Ya. Jadi kita kena bagi satu manisan. Apa manisan? Kita ada buah kurma. Kurma dia pantas. Kurma kita pantas, ini bagus. Okey. Jadi begitulah, memang kerat dia nak makan. Jadi makanan nanti kita kena bincang, nanti ada slide yang kita nak tunjuk bahawa makanan apa yang sesuai, yang ada dia panggil glycemic index. Itu kita kena belajar insya-Allah. Yang seterusnya kita boleh tengok biasalah urin mengandungi paras gula yang tinggi. Memang sistem badan kita bila mana gula terlalu banyak, cara dia adalah kidney akan keluarkan. Ini akan membebankan kidney ataupun buah pinggan. Sebab tu lama-lama buah pinggan pun akan mengalami masalah juga. Itu kesan dia. Itu dia panggil penyakit metabolik. Bukan penyakit disebabkan virus. Bukan disebabkan penyakit disebabkan faktor mistik. Tetapi ada jugalah faktor-faktor yang dianggap sebagai keturunan. Yang genetik. Di mana kalau kita boleh jaga kesihatan kita, mungkinlah sepatutnya dia kena 30-an, dia kena 50-an. Mungkin begitu keadaan. Okey, dia ada kaitan satu sama lain. Kenapa berat badan turun? Bila air kurang. Bila air kurang, bila sel tidak bekerja dengan baik, maka badan kita akan mengalami pengecupan. Nanti saya akan cerita dalam aspek magnesium. Magnesium ni sangat penting untuk badan kita dan saraf kita. Jadi bila mana saraf mengalami masalah, maka badan kita akan mengalami pengecupan, ataupun berat badan kita akan menurun mendadak. Penat biasa. Penat itu memang dia tak cukup tenaga. Yang masalahnya sugar banyak dalam darah, tetapi gula itu, sugar itu tak boleh nak proses. Jadi aliran darah itu lambat. Jadi bila lambat, oksigen ke otak pun jadi lambat ataupun dia akan jadi letih, mengantuk dan sebagainya. Penglihatan kabur memang. Jadi dalam bidang perubatan naturopati ataupun komplementari ini, kaedah dia adalah dia nak jaga sistem. Bila dia merawat sistem tu, dia akan membantulah rawatan-rawatan lain. Jadi termasuklah masalah mata dan sebagainya. Tetapi bila kita kena diabetes, kalau sistem alopati, jadi sakit mata kena pergi jumpa doktor mata lah. Atau kabur kena jumpa. Sebenarnya dia ada kaitan dengan diabetes darah. Okey. Begitu juga yang selalu kita hadapi ataupun orang yang mengalami masalah diabetes ini adalah rasa kebas. Itu tanda-tanda rasa kebas di hujung-hujung jari. Di hujung-hujung jari, di hujung-hujung kaki tu dia akan rasa kan. Bila mana selepas makan, bila mana kita terlebih karbohidrat. Kan. Terutama waktu malam. Waktu siang hari ni kita tak terasa sebab kita ada aktiviti pergerakan bekerja. Tapi bila duduk malam, kita makan, kita tak ada aktiviti, itu menyebabkan sistem hujung-hujung saraf itu akan mengalami satu gangguan lah yang dapat kena pasti. Sistem saraf dan juga sugar yang terlalu banyak di dalam darah kita akan terkesan. Okey. Jadi yang last, bukan yang last, yang kedua last, luka lambat sembuh. Ini memang bila gula banyak dalam di luar sel,
sebenarnya dia punya sel tu untuk nak merawat dia jadi lambat sebab dia dah jadi banyak sel-sel yang mati. Itu yang menjadi lambat lah. Dan juga yang jadikan nak kita bila luka dia ada satu terabusit nama dia. Terabusit ni yang menyebabkan kita tengok kan bila luka kan dia yang dia tutup sehingga jadi macam kuning kan benda tu. Ya, Lepas tu kita rasa jadi gatal kan. Ya. Itu terabusit ni berperanan untuk menutup luka. Tapi bila gula tu banyak dalam darah, dia akan memberi kesan untuk nak tutup ni lambat. Itu kesan dia. Itu antara mudahlah kita cakap ni lebih mudah. Saya nak cakap ni bahasa mudah faham. Betul. Kan kita bukan nak jadi doktor. Kan kita jadi seorang sekurang-kurang memahami pengamal nutrisi. Jadi bila kita mampu ataupun kita memberi pertolongan kepada orang diabetes ni, dia yakin dengan cara kita, maka dia akan tanya, okey tuan bawa apa? Okey. Apa yang tuan bawa ni? Inilah kita boleh terangkan dia untuk membantu. Ini penting. Sebab itu kita akan percaya seseorang tu, kalau kita percaya seseorang itu, maka kita akan dia bawa apa pun kita terima kan. Jadi apa pun kepercayaan. Jadi kepercayaan ini melibatkan kejujuran di dalam kita memberi info. Semangat dan juga ketulusan kita memberi info dan ini kita belajarlah. Sebab tu sekarang ni era nampak Himiko akan lebih memberi informasi tentang knowledge, tentang pemakanan, dan insya-Allah kalau sekiranya Allah memberi ruang dan peluang, mungkin ada perubahan besar mungkin di sini untuk kita membangunkan akademi kesihatan dan juga perubatan insya-Allah. Okey. Mudah terkena jangkitan kuman terutama pada kulit. Memanglah bila kulit tidak mencukupi. Skin ni yang terakhir. Dia ni adalah sifat pengorbanan. Dia sifat pengorbanan kulit ni. Kita kena faham. Jadi kulit ni dia bagi dulu bahagian air kepada orang lain kan. Jadi dia akan menerima yang terakhir sekali. Jadi bila kena diabetes ni memang kulit terpaksa menanggung kesan dia untuk menjaga organ-organ lain tu berfungsi, berperanan insya-Allah. Okey, next kita boleh tengok. Okey, yang ni lebih halusilah. Tadi kita tengok tanda-tanda. Yang ini kita tengok faktor-faktor yang dikaitkan pembentukan diabetes. Yang pertama, seperti mana yang saya sebutkan tadi adalah biasanya umur lebih daripada 40 tahun. Ini memang tanda-tanda. Ini di kalangan masyarakat yang bandar ataupun terdedah makanan-makanan segera. Banyak karbohidrat, kurang bersenan, maka mudah kena. Apatah lagi kita bekerja dalam suasana yang dalam aircon, tak ada pergerakan fizikal tak ada. Jadi ini akan, sebab itulah dikatakan bahawa setelah umur 40-an ni, maka macam-macam terjadi. Jadi rahsia angka 4 ni, ini saya belajar angka 4, rahsia angka 4. Rahsia angka 4 ni dia macam-macam terjadi. Bila dia sampai angka 4, dia panggil angka perubahan. Banyaklah berlaku perceraian. Bila umur 40 ke atas ni, banyak berlaku perceraian. Banyak juga nak kahwin dua ataupun kahwin lebih dan sebagainya. Ini angka 4 lah kan. Jadi sebenarnya ia mudah dihadapi oleh sesiapa sahaja di peringkat daripada peringkat berbagai peringkat umur, keberangkalian untuk menghadapi diabetes tinggi ni pada individu yang sebenarnya daripada belasan lagi tapi sehingga 40-an. Tapi yang 40-an ni memang mudah sangat-sangat kena. Okey, sebenarnya yang kedua tu satu-satu. Keturunan ini begini. Secara ringkasnya mungkin saya dah pernah sebut kot. Jadi bila mana dia ibu atau ayah kena diabetes ni ketika mana sebelum mengandung atau masa mengandung. Jadi anak akan ada potensi besar untuk kena. Tapi kalaulah anak tu dah lahir dah, kemudian bapa pun dah tua baru kena diabetes. Itu bukan faktor disebabkan oleh keturunan lah. Boleh cek macam tu. Jadi kalau kata ayah atau mak kita pun kena diabetes sebelum tu maksudnya ada kemungkinan besar.
Ya, Kita kenal lah. untuk kena. Ya. Okey, next. Okey, seterusnya kita boleh tengok lagi. Hari ni kita belajar sikit lah. Okey, ambil masa dan belajar ni kena sabar sikit lah ya. Ya. Dan seterusnya yang ketiga adalah obesity, obes. Jadi obes ni, ini satu perkara yang kita kena faham. Jadi hampir 80-50% pengidap diabetes jenis 2 ni didapati mengalami masalah obesity, iaitu berat badan berlebihan. Jadi yang dikatakan obesity ni dia panggil istilah hyperinsulinemia, kan. Jadi dia terlebih insulin. Jadi bila insulin banyak di dalam saluran darah, ya, itu yang akan dipanggil kekebalan insulin. Dia terlebih insulin. Insulin di dalam darah tu lama dan di dalam tu, jadi itu yang dipanggil kekebalan insulin. Dia terlebih. Kenapa? Kerana bila obes, maksudnya lemak-lemak yang menutupi saluran pembuluh darah di mana membran sel tu ataupun pintu-pintu sel yang nak masuk insulin tu dihalang, maka insulin tak boleh masuk. Bila dah tak boleh masuk, insulin banyak, pankreas dapat tahu bahawa sugar banyak dalam darah. Jadi dia akan keluar lagi. Dia keluar lagi. Sedangkan gula tak boleh tak masuk pun. Ini akan menjadi kekebalan insulin. Sebab apa? Sebab obes tadi. Okey, faham Okey, wanita yang pernah mengalami diabetes ketika mengandung, kan ini dipanggil gestational diabetes, ya. Atau melahirkan bayi melebihi 4 kilogram. Besarlah. Wanita yang biasa mengambil makanan yang tinggi karbohidrat dikaitkan dengan melahirkan bayi yang mempunyai berat badan yang berlebihan. Masa mengandung ni lah ibu ni dia gemar nak makan. Dia tak kawal. Mengidam lah apa. Mengidam. Jadi tadi kita katakan dia mengidam nak minum air gas, air manis. Jadi begitu je. Bila tak kisahlah karbohidrat dia tinggi, dia potensi besar untuk kena. Dia dalam masa 9 bulan ni lama. Ya, betul. Kan? Betul. Jadi 9 bulan kalau tak kawal, itulah kita sebagai bapa kena memahami, kena ada satu terapi ibu masa pregnant ni, kena bantu dia. Okey. Yang kelima adalah kurang bersenam. Ni memanglah siapa pun tak nafi, kadang-kadang doktor pun kena. Jangan bimbanglah bab-bab ni. Kalau kita tak ikut je beberapa protokol dalam kesihatan ni, siapa saja akan kena. Okey. Jadi individu yang kurang bersenam akan menyebabkan jumlah reseptor, nak sebut tadi, reseptor. Reseptor insulin dan pengangkut glukos GLUT, GLUT4 ni nanti saya ceritakan. GLUT 4 ni nanti saya akan ceritakan, ingatkan saya tentang apa sebenarnya ni. Berkurangan kan, ataupun nak cerita, saya cerita je lah Boleh. Jadi begini, pankreas dia keluarkan insulin masuk dalam darah, masuk dalam pembuluh darah. Kemudian insulin bukakan reseptor membran sel, dia buka pintu, gula masuk. Bila gula masuk ni, dia tak sampai lagi ke dasar sel, dia tak sampai lagi mitokondria. Mitokondria ini adalah satu tempat kilang yang keluarkan tenaga. Kan, tempat bahan bakar. Untuk nak bawa glukos tu, dia kena ada GLUT4 ni. Dia ada sejenis protein pengangkut, cofactor untuk mengangkut masuk ke dalam dasar sel. Sebab tu dia kata pengangkut glukos GLUT berkurangan. Ini akan memberi impak kepada, sebab apa? Sebab bila kurang bersenam, dia ada kaitan dengan otot, dia ada berkaitan dengan masa. Jadi nanti kita akan cerita tentang kenapa berlakunya kes begini. Okey, yang seterusnya ketidakseimbangan nutrition makro, iaitu protein tinggi. Maka tinggi indeks glikemik. Ini satu benda yang bila kita belajar atau memahami isu-isu berkaitan dengan diabetes ni, ada perkara-perkara yang kita rupanya kita tak tahu. Indeks glikemik ni apa sebenarnya? Nanti kita akan explain dalam bab yang seterusnya.
Jadi makanan berlemak yang terdiri daripada lemak yang salah, maksudnya lemak-lemak yang mana kita tak boleh nak proses. Lemak-lemak yang kita kata daripada margarin, daripada kek biskut, kering, ais krim. Ais krim ni kalau kita minum ketika dia tak sejuk, siapa pun tak minum. Betapa manisnya. Dan juga dia punya lemak tu, lemak yang tak boleh, lemak yang merosakkan sel kita. Tidak sihat. Tidak sihat. Okey, next. Panjang pula kan, dah pukul 4. Okey, tuan-tuan dan puan. Dan seterusnya, okey, tu 2 kali pula lah. Sorry ya, dia terus ke nombor 9. 7, 8 tu kita dah hurai tadi kan. Ya. Jadi mengalami stres, ini yang kita sebut di dalam sesi yang lepas. Ya, mengalami stres secara berpanjangan seperti kemurungan, keresahan. Jadi ini yang kita nak bagi tahu bahawa memang antara faktor yang membawa kepada diabetes apabila kita mengalami satu kemurungan ataupun tekanan stres yang berpanjangan menyebabkan pankreas kita akan jadi lemah. Pankreas tak mampu untuk mengeluarkan insulin sebab dia dah tak tahu arahan. Macam kita lah kat luar bila kita stres, kadang-kadang kunci kereta tak tahu tak kat mana. Okey, habis cermin mata ni tak tahu, pada ada atas ni je. Kan? Tak tahu. Tak perasan. Begitulah dia punya pankreas. Dia adalah sebahagian daripada kehidupan kita. Okey. Ini kita nak cerita tadi, keseimbangan nutrisi mikro atau makro atau protein tinggi. Bila sebut mikro ni kekurangan magnesium. Kekurangan magnesium dan para biotin rendah. Kekurangan magnesium, nanti saya nak tengok, kita nak bahas tentang magnesium nanti yang menyebabkan kalsium masuk di dalam sel-sel beta pankreas pada paras yang tinggi, lalu menyebabkan insulin dirembeskan pada paras yang tinggi. Faktor-faktor yang menyebabkan keadaan tersebut ialah stres, fizikal dan emosi berpanjangan, merokok, masalah detoksifikasi, makanan berlebihan, biasanya makan makanan berkarbohidrat tinggi, kurang makan sayur. Okey. Yang mikro ni yang okey, kita teranglah kalau kata okey. Dalam badan kita, dalam sel kita ini dikawal ataupun magnesium berada dalam sel. Ya. Maka kalsium dia duduk kat luar. Okey. Jadi bila kurangnya magnesium menyebabkan kalsium masuk dalam sel. Akan masuk. Bila masuk dia akan mengalami pengecupan sel. Sebab tu kita nak, kalau kita kata dalam alkami ni, nanti saya teranglah. Alkami ni salah satu benda ni dia ada apa? Dia ada magnesium. Ya. Dia ada magnesium. Ya, cumanya alkami ni dia ada cara makan ni. Ni ada cara dia. Tapi kita nak bagi tahu bahawa begitu juga di dalam produk-produk lain yang ada magnesium yang nak membantu tentang pengstrukturan ataupun menjaga sel kita. Ya. Jadi ini antara faktor yang sangat halus, sebab tu disebut mikro ketidakseimbangan dalam aspek magnesium tadi. Okey, next boleh tengok sekali lagi ya. Okey. Ini bukan kerja kita, tapi kita tahulah sikit sebanyak apakah ujian-ujian makmal yang digunakan untuk mengesan penyakit diabetes mellitus tadi. Satu, jenis pemeriksaan gula secara rawat. Maksudnya kita ambil je bila-bila masa nak tengok je. Nanti kita hurai kat bawah. Yang satu lagi, kita pergi ke klinik, pergi ke hospital, kan? Cek gula, cara dia dengan ambil sugar. Ni puasa. Yang yang bawah. Yang ni cara kita puasa. Doktor kata nanti puasa dulu, kemudian barulah kita akan cek. Minum air tak apa. Minum air tak apa. Jadi kalau kita nak tahu kita ni ada diabetes tak diabetes, maksudnya kita tak makanlah. Kita puasa, kemudian kita buat cek. Nak tahu gula kita tu sebanyak mana. Tahap dia. Okey, yang ketiga, yang ini hak kita kata bila pergi yang doktor suruh minum air gula tu. Ya. Kita mudah kita nak bagi tahu kan. Minum air gula, dia nak tengok dalam keadaan beberapa masa, so dia ambil ujian macam mana tahap gula tersebut. Biasanya orang ibu mengandung lah. Banyak buat ujian. Buat ujian. Jadi kita fahamlah beberapa ujian ini. Okey.
Yang seterusnya yang paling tepat lah, yang paling tepat HbA1c. Ni satu benda yang menarik untuk kita nak tahu. Okey, kita tengok next seterusnya, kita nak tengok apakah ujian-ujian tersebut secara kita nak fahamlah. Jadi ujian ini mengukur kandungan gula di dalam darah secara rawa. Ini bermaksud darah boleh diambil lah bila masa yang pengaruh oleh makan, tidak diambil lah, bukan tak kisah dia makan, kau tak makan, kau nak tengok je. Jadi dalam keadaan sebegitu, julat yang normal untuk gula darah rawat ni adalah 7.8. 7.8. Jadi 7.8 ni bila dia makan, lepas tu dia ambil. 7.8. Itu bukan bermakna dia diabetes. Dia dah normal. Dia normal. Dia sekejap. Kemudian 1 hingga 8 hingga 11. Jadi jangan pula kita kata, baru lepas makan beberapa minit kita ambil, dapatlah 11. Aku diabetes dah. Itu dia panggil paranormal lah. Okay. Jadi keputusan ujian gula secara biasanya tidak digunakan sebagai ujian diagnostik untuk penyakit diabetes. Okey, itu kita kena faham. Okey, next kita boleh tengok. Okey, yang ini kita boleh tengoklah ya. Pengambilan darah untuk ujian ini dilakukan selepas 8 atau 12 jam berpuasa, ataupun semalaman berpuasa. Kalau kita nak ambil air pun tak ada masalah. Jadi paras gula akan meningkatlah semasa tempoh berpuasa. Okey, tetapi untuk individu yang sihat, paras ini tidak akan diseimbang baliklah dalam keadaan normal oleh hormon insulin. Ya. Jadi pesakit diabetes ini pula akan mempunyai masalah penimbangan lah balik tahap gula. Jadi sebab itulah kita boleh lihat doktor akan bagi gula, dia nak tengok dalam kes bila kita puasa ni, dia nak tengok berapa banyak konten atau sugar ni di dalam darah. Itu yang kita boleh tengok. Biasanya ujian ni kita kena buat, kita tahu saja. Biasanya doktor akan bagilah analisa ini. Okey, next. Banyak lagi kita nak cerita. Okey, yang ini yang kita kata tadi, yang tadi puasa, yang ni kita bagi gula. Ini dah kita terang dah. Yang dua tadi, yang pertama puasa dicek. Yang ni kita pergi, dia bagi gula, lepas tu dia test. Lepas berapa jam? Lepas berapa ni waktu. Okey, next. Okey, kita bagi yang ini kita cuma tahu saja. Okey, bukan kita nak buat analisa itu. Okey, yang ini HbA1c ni dia begini tahu, mudah saja. Dia ambil dalam tempoh 3 bulan. Tempoh 3 bulan. Jadi dia nak tengok gula tu melekat dekat sel darah merah. Dia melekat. Bila melekat tu dia bersama-samalah. Sebab apa 3 bulan sehingga 4 bulan? Sebab darah kita ni dia keluar daripada sumsum tulang selama 120 hari. 120 hari kemudian dia akan hancur. Tapi dia akan tengoklah gula masih lagi ada tidak. Dia akan melekat di situ. Jadi ini kerja kita, ini bukan kerja kita lah. Maksudnya kita kena pergi klinik atau pergi hospital, kita ambil ujian darah tu. Ujian ini digunakan untuk memantau keberkesanan kawalan glukosa darah. Jadi ujian ini mengukur purata tahap glukosa darah untuk 3 bulan terdahulu. Ujian ini tidak memerlukan individu berpuasa. Atas sampel darah boleh diambil pada bila masa. Kita pergi saja tempat ujian darah, ambil makmal, so dia akan cek tengok dalam tempoh itu. Jadi hemoglobin merupakan protein dalam sel-sel darah merah yang membawa oksigen. Jadi HbA1c ni terbentuk apabila glukosa bergabung. Tadi dia bergabung dengan hemoglobin. Oleh kerana sel-sel darah merah berada di dalam sistem pengedaran sekurang-kurangnya dia 120 hari lah jadi ini kita kena faham sikit sebanyak tentang, dan HbA1c ni dia memberikan ukuran tepatlah tentang kandungan glukosa dalam tempoh 3 ataupun 4 bulan sebelumnya. Jadi individu dengan kawalan glukosa darah yang baik perlu mempunyai paras HbA1c
1C ni kurang daripada 6.5. 5%. 6.5. Ini satu keadaan yang mungkin hari ini kita tahu. Kan sikit sebanyak, sebelum ni kita pun tak berapa faham. Ya. Okey, next kita boleh tengok. Ini sebagai satu jadual lah yang mudah, senang lah. Boleh tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil lah, boleh catat. Keadaan apabila bacaan gula dalam darah terlalu tinggi, kita boleh tengoklah diabetes normal, baru nak jadi diabetes, pre, kemudian diabetes. Okey, dia ada ujian glukosa darah, puasa, kemudian satu ujian oral toleransi glukos ni, maksud kita minumlah air gula tu kan. Okey, jadi itu adalah peratus ataupun kita boleh tengok kalau 6.5 ke atas tu memang dah diabetes lah. Ya, kalau pre 5.7, normal tu lingkungan 5 ke bawah sikit lah. Okey. Jadi kita boleh tengoklah yang ujian-ujian tersebut untuk kita mengetahui tentang bacaan. Dan yang bawah sekali tu diagnostik tu tentang SBA 1C itulah. Ini antara bacaan-bacaan yang boleh kita ketahui kan. Jadi dalam tempoh 3 bulan tu kalau kita kurang daripada 5.6, okey, normal. Kalau tinggi ataupun lebih daripada 6.3, maka itu dikatakan sebagai diabetes lah. Okey. Okey, next, sebab kita nak bagi ruang kepada nanti soal jawab. Mungkin apa yang mungkin saya boleh jawab, saya jawab. Kalau tak tahu, kita tangguh, kita jawab kemudian. Okey, ini satu perkara yang kita kena faham di dalam apabila kita nak mengetahui tentang penyakit diabetes ini, dan bila melibatkan kita sebagai seorang juru pandu ataupun seorang yang terapis ataupun sebagai kita katalah pengamal nutrisi. Jadi kita kena tahu tentang apakah yang dikatakan indeks glikemik, kan? Mungkin ada orang tak tahu tentang indeks glikemik ni. Dia sangat penting kepada orang yang ada kena diabetes ni. Sebab dia melibatkan makanan. Dia secara mudahnya begini, maksudnya indeks glikemik ni dia nak mengukur tahap lambat ataupun cepat karbohidrat atau syugar masuk dalam darah. Faham macam tu je. Jadi kalau kita makan, ada makanan, bila kita makan zup, akan cepat masuk di dalam darah. Jadi seumpama nasi, beras, nasi lah. Dan nasi ni dia ada kategori. Jadi kalau kita nak bantu rakan-rakan kita, so kita belilah beras yang ada dia panggil GI rendah. Ataupun indeks glikemik rendah. Jadi kalau kita boleh tengok gambaran jadual ni, gambar rajah ni ataupun carta panggil apa? Gambar rajah Jadual lah. Jadual ni kalau kita tengok makanan yang 70, 60 ke atas, kan? Kalau beras peran rendah. Kalau kata beras putih 64 tu tinggi. Kalau 60 ke atas tu tinggi. Jadi kita kena faham lah. Jadi kita boleh mengenal pasti kita nak bantu sebab kalau dia makan ubat hospital pun insulin, kalau dia tak jaga makanan, so dia tak boleh nak kawal. Itu satu perkara yang kita kena fahami. Jadi indeks kita boleh bacalah nanti bila kita belajar ilmu ini, maka kita ada satu panggil file menyebabkan ada. Yang satu lagi, okey, saya nak ingatkan, saya ada alahan. Ada alahan tuan-tuan dan puan-puan. Bila mana kita ada potensi untuk kena ulcer ataupun kita kata
mulut mudah pecah kan. So kita jangan ambil makanan seperti lemon, limau ataupun nanas. Berasid lah. Dia kalau ambil memang mudah kena lah. Itu yang kita nak maklum. Kadang-kadang kenapa saya kena asal ni ataupun rasa pecah mulut ataupun mudah gusi saya mungkin saya punya mulut saya mudah sakit pecah dan sebagainya. Kita lupa kita ambil satu makanan yang alahannya adalah limau, lemon ataupun nanas. Itu tak boleh. Ada satu buku yang menceritakan makanan yang boleh, makanan yang tak boleh. Okay, next. Kita boleh tengok. Okey, jadi seperti mana yang saya maklumkan tadi adalah indeks glikemik ini pentinglah untuk kawal gula dalam darah. Makin rendah angka nombor glikemik, maka semakin lambat makanan itu dihadamkan. Sebab tu kita makan nasi. Ada tak kita makan nasi? Kita makan nasi sudah kenyang, sudah macam rasa. Itu sebenarnya indeks glikemik itu tinggi. Cepat kenyang. Lepas tu cepat proses gula, sugar tu dia masuk dalam darah tu cepat. Itu yang menyebabkan kita kena kawal makanan ni. Kalau tidak dia akan mengalami semakin teruklah kita punya diabetes tu Jadi makin makin lambat gula dibebaskan di dalam darah itulah. Jadi kita nak makanan macam mana? Makanan yang lambat proses sugar tu. Kita makan tu maknanya sugar tu masuk sikit-sedikit. Ambil masa. Itu kita nak. Jadi hari ni insya-Allah sesiapa yang mungkin hari ni dia dapat info ni sangat menariklah, dia faham ada makanan di mana Allah takdirkan dia cepat proses. Nanti kita bagi tahu kenapa madu ni bagus untuk diabetes. Walaupun kita kata bahawa madu dengan buah tamar ni memang doktor kata memang jangan minum madu. Jangan ambil buah tamar sebab dia punya indeks glikemik dia tinggi. Tapi ada tempat yang perlu kita ambil. Boleh kongsi. Sebab tu saya rasa kita ada kurma ni. Masa mana kita nak makan bagi orang yang diabetes, insya-Allah. Okay, next. Okay, baru kita nak masuk sedikit sebanyak tentang produk kita ni. Penting macam mana kita nak kaitkan dengan diabetes dengan nutrisi. Jadi, okey tuan-tuan dan puan-puan, pengambilan jenis atau jumlah makanan oleh pesakit diabetes ni sememangnya perlu dikawal lah, diberi perhatian. Ini kerana ia boleh mempengaruhi dan memberi kesan mendadak pada paras gula darah pesakit tersebut. Okey, next. Seterusnya. Okey, yang ini menarik. Saya nak bawa cerita ni bukan senang tahu sebab dulu saya belajar dia bukan based on kepada penyakit tau. Ini yang jadi susah. Jadi bila kita based on kepada penyakit dia jadi masalah sebab diabetes dia sakit macam-macam jadi. Dia akan kena pergi darah tinggi, dia kena pergi masalah mata. Banyak kaitan. Dia ada kaitan. Jadi dulu kita belajar berkaitan dengan sistem. Macam mana nak rawat sistem? Bila kita rawat sistem, perjalanan sistem tu berjalan dengan elok, menyebabkan dia akan membantu. Yang ni sakit yang ni dibantu, yang ni dibantu. Sebab kita konsep dia holistik. Jadi inilah sangat bagus tuan-tuan dan puan-puan involve di dalam nutrisi pemakanan ni sebab makanan-makanan ini bila kita ambil mengikut kaedah dan cara dia dengan perlahan membantu sistem imunisasi kita. Ini saya bawa satu buku tau. Dan buku ni mungkin akan jadi satu silibus akademik kita. Kita akan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan kita beristiqamah di dalam Himeko ni. Kita nak supaya tuan-tuan mempelajari ilmu kesihatan dan kesihatan pemakanan. Jadi antara buku yang mungkin boleh tuan-tuan cari tapi buku ni dah tak terbit dah. Tentang konsep kesihatan melalui pemakanan, pendekatan Islam dan sains. Nampak tuan-tuan puan-puan? Tak nampak Tak detail. Okey. Jadi nampak tuan-tuan? Hilang dah. Okey, belakang sikit. Okey. Ni. Okey. Dia macam cerita apa? Cerita yang okey, dalam buku ni dia menceritakan bahawa dua konsep dia panggil teori yang berkaitan dengan penyakit. Teori teori. Kenapa jadi penyakit ni?
Ya. Jadi perubatan moden alopati dia meyakini teori ini dibawa oleh seorang inilah dinama sebagai Lois. Dia kata penyakit ini disebabkan oleh kuman. Ya. Penyakit ini disebabkan oleh teori disebabkan oleh kuman. Jadi sebab tu ada antibiotik, ada vaksin. Sebab memang betul pun. Tetapi satu lagi, maka Profesor GT Stewart ni dia kata apa? 1968 dia kata dia mendedahkan kelemahan teori kuman ni. Dia mengatakan bahawa dia mesti maksudnya faktor yang membawa ke penyakit ini disebabkan sistem imunisasi dia lemah. Ya, okey. Jadi kita kena fahami, bila kita jaga kesihatan kita, jaga pemakanan kita, maka badan kita dia ada protection, dia ada tentera. Ya. Jadi konsep kita adalah, konsep pemakanan ini adalah nak membantu supaya sistem badan kita menjadi luar biasa, menjadi hebat, menjadi bertenaga. Ya. Jadi bila saja serangan musuh daripada luar, dia dah get ready untuk berlawan. Bersedia badan. Ya. Jadi isu dia ini sedikit pandangan, mungkin ada orang bersetuju, tak bersetuju tak apa. Jadi salah satu kalau tidak, sebab itulah ubat-ubatan ni, ubat-ubatan hospital, sebab tu dia akan mengikut nasihat doktor. Ya. Jadi kalau ambil terlebih dos, apa terjadi? Maka dia akan merosakkan sistem badan. Sistem badan itu. Jadi kita ini based on kepada nutrisi. Jadi sebenarnya yang menarik di dalam Al-Kami ni ada satu benda yang saya nak bagi tahu, satu kajian lah, kalau boleh tengok dalam kajian World Journal of Diabetes, dia kata lebih kurang 48% diabetes 1 ni memiliki kadar magnesium yang rendah dalam darah. Penting. Jadi kadang-kadang kita tak faham tentang kenapa dalam Al-Kami ni ada magnesium. Ya. Jadi hal ini ternyata mempengaruhi kemampuan insulin untuk mengendalikan gula dalam darah lah. Jadi penggunaan suplemen magnesium juga terbukti dapat membantu untuk halangan-halangan insulin ini dapat dijadikan sebagaimana boleh membantu proses perjalanan gula tu di dalam darah dan kepada ke sel. Ya. Itu yang kita kena faham. Dan alhamdulillah dalam produk Al-Kami kita ini kita ada magnesium tu. Sebenarnya kalau tengok 3 serangkai pun, sebab kalau kita nak kaji yang 3 serangkai pun memang Banyak, ya betul. Banyak sungguh. Cuma saya ambil satu nanti sebahagian jintan atau habatus sauda saja nanti dalam kupasan kita. Jadi faktor-faktor yang ada ataupun elemen yang ada pada Al-Kami ini sangat penting untuk orang yang mengalami masalah diabetes inilah, ya. Jadi secara asas yang kita nak faham bahawa paras magnesium didapati tinggi di dalam sel berbanding dengan di luar sel. Jadi apa yang terjadi, ya? Kalau contohnya paras magnesium ni didapati tinggi di dalam sel berbanding di dalam luar sel kerana kandungan kalsium lebih tinggi daripada magnesium. Jadi ini akan menjadikan bahawa seseorang itu menjadi jadi apabila seorang mengalami dia panggil hyperinsulinemia, kalsium masuk ke dalam sel, manakala magnesium keluar daripada sel dan dibuang kepada kecil. Ini ada satu keadaan di mana kita nak lihat kalau ketidakseimbangan magnesium itu berlaku, kan? Ini yang kita kena fahami bahawa magnesium ni sangat pentinglah dalam mengawal kedudukan sel tersebut. Jadi kalaulah sel itu sel beta, di mana sel beta ini adalah satu sel yang memerlukan, yang sememangnya dia kena ada magnesium dan kalsium. Jadi dia mengalami gangguan magnesium ini, maka insulin tidak dapat dikeluarkan dengan baik.
Okey, next kita tengok Saya hari ni mohon maaf, kita nak bercakap tu dia ada sedikit gangguan. Okey, dan seterusnya kita nak tengok ini adalah satu lagi yang ada di dalam Al-Kami kita ini, dia panggil apa? Dia terus monohydrate. Kan? Dia jenis satu apa dia ni? Dia digunakan di dalam rawatan sebagai kawalan pencegahan penambahbaikan penyakit. Jadi dia juga ada berkaitan dengan hypoglycemia insulin. Jadi gini tuan-tuan dan puan-puan, saya nak cerita je yang ini masa kalau orang tu mengalami satu gangguan kekurangan sugar, terus ambil dia sikit. Ya. Kan? Maksud dia dalam keadaan kekurangan energi, kita boleh ambil dia. Kita boleh ambil dia untuk membantu supaya dia tidak mengalami hypo. Ini pun bahaya juga. Kita rasa kita duk kata diabetes ni kerana gula banyak, tapi kesan daripada diabetes ini juga menyebabkan kita akan kekurangan energi. Kekurangan energi, gula kita tu tidak ada proses, jadi kita mengalami kekurangan tenaga. Itu yang penting. Okey, next. Banyak ni sebenarnya kalau kita bicara satu persatu memang tak cukup masa lah Okey, dan di dalam Al-Kami juga kita ni sebenarnya kalau tengok Al-Kami ni dia ada Acumin. Yang mana dapat yang ni kita dapat tahulah bahawa dalam produk kita ini dia dapat daripada kita kata apa, dia panggil rumpai lah kan kita kan. Yang mana banyak mineral yang mana termasuk besi, selenium, kaya dengan kalsium, magnesium dan banyak lagi lah mineral-mineral lain. Jadi dia penting. Jadi magnesium dan kalsium ni dia seiring. Kalau kita ambil magnesium saja tak ambil kalsium tak boleh juga. Sebab itu kehebatan Al-Kami ni dia ada kalsium dan magnesium bersama dan ini akan membantu untuk orang yang nak kawal diabetes lah. Sebab kalau tak cukup kita tak cukup magnesium menyebabkan kita punya sel-sel kita itu tidak dapat bekerja dengan baik. Okey, bekerja dengan baik. Okey, next. Okey, kita masuk pula yang antara nutrisi pemakanan yang kita maklum bahawa dalam 3 serangkai ini, 3 serangkai tu sebenarnya kalau ambil 3 serangkai ni, kalau tengok ni banyaklah, kat 30 lebih kan. Kalau kita nak urang satu persatu memang tak ada lah. Jadi cumanya satu benda yang menarik sekarang ni yang saya fokus kepada Habbatus Sauda. Habbatus Sauda ni memang sangat-sangat bagus, sangat-sangat bagus. Jadi alhamdulillah, maksudnya formula 3 serangkai ni dia memberi satu rumusan yang sangat baik untuk nutrisi. Sebab hampirlah makanan-makanan sunnah ni ada di dalam ni. Hampir makanan sunnah. Jadi ini satu kehebatan daripada produk ini dan boleh kita tengok nanti bagaimana dia boleh mengawal diabetes ini. Okey, next. Okey. Ini kajian lah, satu kajian yang kita boleh tengok dalam jurnal endokrinologi dan metabolisme lah di mana satu kajian jurnal lah yang mengatakan bahawa memberi penerangan tentang kesan minyak Habbatus Sauda yang boleh membantu pemulihan semula dan regenerasi sel-sel lah dalam kelenjar pankreas secara beransur-ansur. Sebenarnya dia nak bantu bagaimana sel ini dapat dipulihkan. Ini kajian yang sangat bagus dan produk kita ada unsur ataupun bahan yang dikatakan Habbatus Sauda ini, insya-Allah. Okey, next. Okey, yang ini pun sebenarnya dia pengganti lah. Jadi kalau Habbatus Sauda ni sebenarnya kalau kita ambil dia ni boleh sebagai pengganti ubat metformin lah kan. Metformin ni. Jadi dia tidak ada toksik, tidak ada kesan sampingan. Itu kelebihan Habbatus Sauda ni tuan-tuan dan puan-puan ya. Dan dia sebenarnya makanan ni bukan setakat untuk diabetes saja. Ada faktor-faktor lain, masalah macam masalah cerebrit, masalah sembelit, masalah usus, penghadaman, pedih hulu hati, sakit kepala, sakit sendi otot. Ini mempengaruhi kehidupan kita. Jadi
Ini yang kita nak belajar, makanan-makanan sunnah ataupun makanan-makanan yang dibagi tahu oleh hadis. Ya. Diberikan oleh hadis. Jadi kita kena ambil perhatian. Dan dia jenis makanan. Dia jangan kita kata dia bukan ubat. Itu masalah kita, seolah-olah kita makan macam makan ubat. Ya. Ubat dia punya fungsi dia lain. Kita punya makanan dia fungsi dia lain. Itu kita kena faham. Kena ambil beturusan. Kalau ubat ni dia ambil, dia akan tunjuk tindakan segera. Ya, kalau kita kata ambil ubat tidur terus sebab dia based on kepada dadah kan, drug. Jadi janganlah kita kata kita ambil satu sudu tengok suruh sihat tak. Dia membantu membina. Jadi kita kena kawal banyak perkara. Ini kaedah yang agak natural, itu yang lebih baik. Okay, next. Okey, kita tak boleh lari daripada isu tentang bila sebut diabetes ni, kita tak boleh lari dalam isu pemakanan karbohidrat. Jadi karbohidrat tu, jangan 2 kali Karbohidrat ini merupakan sumber tenaga lah, sumber utama tenaga dan terdapat dalam makanan yang mengandungi kanji dan gula. Jadi kebanyakan karbohidrat terdapat di dalam sumber tumbuhan, pengecualian lah produk tenusu. Kebanyakan karbohidrat menghasilkan glukosa yang dapat mempengaruhi paraf gula. Maka mengikut jumlah karbohidrat dan jenis karbohidrat yang betul adalah sangat penting. Ini kita kena tahu tuan-tuan dan puan-puan. Bagi orang diabetes ni dia kena tengok, dia kena tahu tentang karbohidrat. Sebab itu kita nak kena faham tentang indeks tadi. Indeks glikemik tu memang kita kena tahu sebab dia melibatkan proses cepat dan lambat karbohidrat tersebut. Okay, next. Okay. Ini yang kita nak kena faham juga. Sekurang-kurang tuan-tuan dan puan-puan boleh mengetahui tentang karbohidrat ringkas, makanan yang perlu dielakkan. Karbohidrat kompleks, makanan yang boleh dimakan tapi mesti di bawah kawalan. Dikawal kuantiti dia. Ini kena faham tuan-tuan dan puan-puan. Jangan kita kata kita ambil saja ubat, lepas tu kita tak kawal makan. Ini kelebihan. Itulah tuan-tuan puan-puan, maka saya rasa sangat bagus IMICO ni, syarikat di sini membantu tuan-tuan puan-puan untuk mendapat info-info sebegini. Nanti ini sebagai pintu tuan-tuan, bukan ini segala-galanya. Saya ni sekadar kita berkongsi info dan tuan dan puan akan nak belajar, nanti akan tuan-tuan akan explore lah Jadi antara perkara yang kita kena faham bahawa orang yang diabetes ni makanan dia ada yang kena tengok. Sebab itu kita tak boleh dah dia ambil gula putih. Gula putih ni janganlah ambil dah. Kita ada alkami, kita ambil alkami lah. Kan? Jadi gula putih ni memang sangat baik. Kalau tanya doktor-doktor hospital memang tak bagi gula putih ni. Gula perak pun, gula Melaka, gula batu dan saya highlight tu madu. Madu tu sebab apa saya highlight tu? Saya bolkan sebab dia ada peranan dia. Jadi cuma saya ambil ini adalah info ini daripada Kementerian Kesihatan. Jadi dia senarai semua. Tapi bila kita halusi bahawa madu ni dia ada peranan dia. Masa mana kita nak ambil dia? Sangat penting. Jadi makanan yang gas, karbonat, jenis sirap, semua makanan coklat, kuih, gula, semua itu memang tidak boleh ambil lah. Tak boleh ambil. Aiskrim, susu pekat manis, dadih, yogurt manis apa semuanya itu memang sangat-sangat kalau boleh dielakkan Manakala karbohidrat yang boleh kita ambil lah, kita boleh ambil sebab tu dalam kita sebenarnya dalam susu kurma kunyit hitam tu dia ada oat. Sebab itu penting kita ambil sebenarnya kena tambah lagi satu produk lagi kan. Itu kena ambil sebab bila kita makan, kita ambil waktu pagi, dia boleh tahan sampai tengah hari, dia rasa kenyang. Betul? Rasa kenyang. Ini kita nak kawal makanan dia. Kan? Jadi kumpulan makanan ini dicerna, diserap dengan perlahan-lahan ke dalam saluran darah, tidak menyebabkan peningkatan paraf gula yang mendadak. Itu yang kita nak faham tadi, ilmu tentang glikemik indeks tadi. Jadi pengambilan makanan dari kumpulan ini hendaklah diagihkan sepanjang hari, bukan dimakan sekaligus. Jadi kita kena tengok bijian apa. Tapi yang menariknya produk kita tu sudah mencakupi. Itu yang menariknya, mencakupi. Jadi kita pun kena ambil sukatan, tetapi untuk nak jaga makanan, bukan bermakna kita ambil benda ni kita tak boleh makan benda lain. Kita kena makan juga benda lain sebab badan kita kadang-kadang memerlukan satu tenaga yang lain ataupun energi
untuk kita tambahkan tenaga lah. Okey. Macam sayuran kan, boleh ambil kan, insya-Allah. Okey, next. Okey, ni pula kita nak tengok satu benda pula, makanan yang boleh dimakan tanpa had. Dia boleh makan Ada boleh makan. Boleh makan juga. Boleh makan tanpa had. Itu hebat. Jadi, tuan-tuan bolehlah ambil macam jenis sayur-sayur hijau lah. Kangkung pilihlah juga kan. Kacang panjang. Saya suka tomato dengan timun. Kalau kita makan timun ni, insya-Allah dia fiber sangat bagus. Kita buat jus timun. Ya baik. Boleh ambil, boleh. Tak, dia bukanlah maksudnya kita minum 10 gelas atau kita makan sampai 1 bakul. Itu tak boleh. Tapi dia boleh ambil setiap hari. Contohnya minuman tanpa gula, tanpa tambahan gula. Tapi yang kita dah ada stevia. Yang menarik. Kita ada alkami. Jadi kita masuklah sikit. Saya mula-mula masa tu saya teruja ambil alkami ni. Saya tak perasan. 1 gelas saya ambil separuh sudu. Ya Allah Rabbi. Manis sangat manis. Tapi dia sikit saja. Ambil sikit saja dah cukup. Jadi kita tukar, kita stop, berhentikan ambil gula putih. Jadi kita ambil gula alkami ni untuk membantu. Sebab dia ada unsur-unsur yang sangat bagus macam mineral tadi. Okey. Jadi kalau teh Cina pun bagus. Saya pernah minum teh Cina satu dia dalam satu kotak tu harga satu kotak kecil RM2,500. Mahal betul dekat China ni dia ni kan. Tapi memang khasiat dia dah. Okey. Kemudian macam air mineral macam Bali Bali ni sangat bagus untuk kita ambil. Penting tu. Jadi kalau kita nak tukar dengan nasi ambil Bali, bukan air Bali saja. Bali. Biji Bali itu kita makan. Kita boleh buat bihun ke, kita carilah berasal kepada Bali. Ini makanan untuk orang diabetik. Okey. Boleh juga beras yang indeks dia rendah, glikemik dia rendah. Kita boleh ambil yang itu. Yang lain bolehlah insya-Allah, macam yang lain-lain tu kunyit, halia tu dalam pemakanan kita tu boleh. Kita masukkan boleh dimasukkan. Insya-Allah ini herba-herba yang boleh kita ambil yang jadikan makanan lah. Kalau kata bunga cengkeh, ketumbar, halia tu memang makanan yang kita dah ambil. Tapi bukanlah makan seperti mana kita makan nasi. Dia jumlah yang banyak pun, apa pun bila dia banyak dia mudarat juga. Betul. Okey, next. InsyaAllah. Jadi lain-lain benda yang kita nak faham tentang protein, lemak kan. Jadi makan makanan protein secara sederhana. Jangan terlebih. Jadi kalau protokol orang yang betul-betul nak jaga diabetes ni memang haram bagi dia makan ayam, daging. Hanya ikan. Setengah ikan pun tetap bagi ambil. Ikut jenis ikan juga. Tapi ayam dengan daging ni memang tak benar langsung makan untuk peringkat awal. Itu nak jaga. Begitulah lemak ni, terutama lemak daripada daging haiwan. Juga lemak yang mana pengambilan lemak perlu dikurangkan, terutama lemak tepu lah. Minyak sapi, minyak kelapa ni sebenarnya ada kelebihan dia. Minyak kelapa darah, bukan minyak kelapa darah. Itu ada special beza. Minyak zaitun dia bagus. Jadi mentega, mayonis, sebab tu kita makan burger apa tu memang tidak sesuai, sangat-sangat tidak sesuai bagi orang diabetes. Okey, next. Okey, banyak lagi. Okey, hypoglycemia ni yang kita fahamlah secara ringkasnya dia ada gula rendah dalam darah. Jadi kita nak kena ambil apa? Kita kena boleh ambil buah ambil kurma, kita boleh ambil alkami ni. Bila kita mengalami keadaan hypo tadi, cepat-cepat kita ambil. Ambil ni dia akan bagi satu kesegaran, dia energi cepat dengan cepat. Jadi kita kena ada sebab kita mengalami hypo dan hyper. Yang ni yang masalah bagi orang yang diabetes ni, dia mengalami dua keadaan. So bukan kata dia tak boleh ambil sugar. Jadi bila tahap 2.2 memang dia boleh pengsan lah. Sangat rendah. Masa tu kalau dia dah ada simptom yang kita katakan tadi, dia rasa gementar, dia rasa letih, rasa macam tak larat, cepat-cepat dia ambil kurma kita punya ni ataupun minum alkami dan boleh kita ambil madu. Ambil madu, jadi ini akan memberi impak. Sebab tu saya kata tadi madu ni penting kena ada dekat rumah.
waktu waktu pemakanan tu. Waktu kita rasa letih sangat ambil mandi sebab dia punya serapan cepat. Ya. Sebab tu lepas puasa, sebelum kita puasa, kita buka dengan manisan. Ya. Sebab tu Rasulullah ambil buah tamar. Ya, Sebab betul. sifat buah tamar ni luar biasa cepat menyerap tenaga. Kita ni makan apa? Makan juga, makan nasi banyak, terlebih banyak kan. Itu memberi kesan yang tidak elok. Jadi Rasulullah ambil 3 biji ataupun berapa biji saja, lepas tu dia ada tenaga baru dia pergi solat. Kita makan, minum, makan macam-macam sampai tak lawak solat. Okey tuan-tuan, itulah sedikit sebanyak yang boleh kita berkongsi dan seterusnya. Okey. Ini antara kita boleh kena showkan, kita kena terang kepada rakan-rakan kita bahawa Al-Kami ini sangat-sangat penting. Jadi ini satu perkara yang perlu kita ambil perhatian. Jarang dengan syarikat-syarikat lain yang mengetengahkan dalam Al-Kami ni dalam pemakanan. Okey. Ini kena ada. Kalau kat rumah kena adalah sambil kita nak makan dengan roti ke, dengan roti canai sebagainya, tapi dia juga bagus untuk kita sekiranya tenaga kita berkurangan ataupun waktu kita memang hypo tadi. Jangan, kalau tak hypo jangan pula dah ambil. Itu kena faham, tak sesuai pula. Ini yang kita ada pilihan untuk kita. Jangan ingat hypo, jangan ingat diabetes ni tahap gula tinggi saja, tapi dia ada waktu gula rendah. Kalau kita ambil insulin, kita akan mengalami satu keadaan gula akan kurang. Maka ini perlu kita ambil untuk mengimbangi ataupun menaikkan semula gula darah. Kalau tidak kita akan lemah, mungkin boleh jadi pengsan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, dan saya rasa setakat ini saja secara ringkas ni. Secara ringkas saya mohon maaflah atas kekhilafan ataupun kekurangan. Allah uji sedikit dengan halsa ni. Kita pun bercakap mungkin ada tersasar dan kurang selesa lah sikit. Tapi apa pun kita bersyukur kepada Allah. Semoga Allah bagi kebaikan kepada kita. Okey, insya-Allah saya serah kepada Wazir lah. Baik, terima kasih banyak Dr. untuk perkongsian petang ni. So kita tengok sikit, ada 1-2 soalan di chat tadi. Produk Hemiko apa yang paling sesuai untuk orang diabetes? Okey, seperti mana yang kita sebutkan tadilah. Maknanya 3 serangka tu penting lah. 3 serangka tu penting. Al-Kami, kemudian yang ni antara. Lepas tu yang susu kambing tu, susu kurma, kunyit hitam. Sangat bagus. Sangat bagus untuk diambil waktu pagi tu. Diambil untuk dia ada energi. Itu penting. Yang perlu kita amalkan, insya-Allah. Baik. Okey, terima kasih Dok. So kita akan buka soalan lah. So kita akan unmute. So siapa-siapa yang ada soalan, so boleh bertanyakan sekarang lah. Kita buka sesi Q&A dengan Dok. So, siapa ada soalan berkenaan dengan diabetes untuk tajuk hari ni kan. So kita buka. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa tu? Assalamualaikum Doktor. Tahniah Doktor penerangan yang begitu luar biasa hari ini. Sharing yang hebat. Allah, terima kasih. Terima kasih. Okey Doktor, saya nak tanya. Ya, baik. Biasanya penyakit mereka yang kena diabetes ni gula terlalu tinggi dalam darah. Tapi bila kita tengok kenapa bila tahap yang terlalu kronik sehingga menyebabkan anggota yang perlu dipotong. Biasa kita tengok yang diabetes ni biasa kena potong kebanyakannya anggota kaki. Kenapa kaki? Kebanyakannya diabetes ni kaki yang kena potong. Kenapa kaki, tidak anggota lain? Okey, bagus soalan tu. Okey, Puan mana tadi? Puan apa? Siapa tadi yang tanya soalan? Puan Maznah. Saya Puan Maznah daripada Kelantan. Okey, Puan Maznah ya. Puan Maznah. Yang gini Puan, Allah izin bahawa penyakit ni dia turun ke bawah dulu. Seumpama gout. Gout kena bawah sebab banyak di kaki. Sebab bila mendapan sugar ni dia akan turun ke bawah. Kita berjalan, dia yang kedua pergerakan darah ni
dia ada 2 jantung sebenarnya. Dia ada Ya. 2 jantung. Dan ada 3. Ya. 3 fungsi jantung. Jantung satu, jantung kita ni satu, kemudian jantung dia fungsi bukanlah jantung betul, maksudnya fungsi jantung ni yang pam darah ni pertama jantung kita. Yang kedua ada satu di antara kidney, dengan saluran darah sepanjang itu yang pam darah. Sebab tu kalau kita buat ujian darah, dia ada historik dengan tekanan rendah, bacaan atas, bacaan bawah itu, historik itu, maksudnya dia ada satu ruang yang kita punya sensor dia yang memberi satu tekanan kepada perjalanan darah. Organ jantung dia pam pergi ke kidney misalnya. Kemudian nak patah balik tu dia ada satu jantung di situ, diistilah sebagai jantung lah. Dia pam juga untuk darah naik ke atas. Begitu juga bahagian bawah ni dia kita panggil betis ni. Ya. Dia panggil apa? Betis kan? Ya, betis. Betis itu Bahagian belakang. satu tempat yang di mana Allah jadikan dia boleh pam darah naik ke atas. Okey. Kan? Kadang-kadang bila berlaku crank dia akan berlaku crank kat situlah. Okey, jadi sekiranya ada gangguan disebut di situ, maksudnya perjalanan darah itu menjadi lambat dan juga gula dalam darah itu akan buat mendapan ke bahagian kaki. Dia mendap. Begitu juga dengan uric acid. Kalau uric acid terlalu banyak, badan kita semua dia akan turun ke bawah. Ya. Begitu juga kalau isu ada edema, edema atau edema, dia macam bengkak air gitu kan. So di kaki dulu, itu problem dekat kidney. Kaki dulu akan memberi impak kesan dia. Kan? Cuma kerja kalau di hospital kerja dia mudah saja. Maknanya bila dah rosak kaki ataupun dah jadi dia dah mati, dah sisu kat situ dia terus potong. Jadi sebenarnya kalau rawatan complementary ada perubatan naturopati ni, dia tidak nak kepada potong tu. Elakkan. Dia nak elakkan, sebab itu kita kalau boleh cuci, kena cuci dulu. Ya. Sebab bila dia potong, isu dia dah buang tulang. Bila buang tulang ni, maksudnya isu tisu atau sel kulit ni dia akan tumbuh. Selagi ada tulang, dia boleh tumbuh. Itu kita kena faham lah. Maksudnya kalau kita boleh elak, ini sebenarnya tahap yang agak kritikal dah. Bila mana gula tak dikawal pada peringkat awal, bila dah mengalami sel-sel dekat kaki tu dah mati, dia jadi buruk, dia jadi rosak, memang kerja hospital dia senang je, dia potong. Bila potong lagi. Jadi kalau kes macam itu, banyak lagi lah protokol yang dia kena jagalah. Kena jaga. Dan sebenarnya kita bagi nutrisi makanan begini supaya tak jadi macam itulah. Dan kalau kita boleh kawal dengan bagus, so kita pergi cuci, dia ada pemulihan kalau dah dia boleh tutup balik. Kitanya tuan dan perempuan, satu lagi kelebihan macam kunyit hitam tu, kelebihan dia membantu untuk kulit. Ya. Dia bantu untuk kulit. Asal dia boleh membantu untuk pemulihan kulit sebenarnya. Kalau kita mengambil dosis ataupun jumlah yang sesuai, dia sangat membantu. Sebab itu orang kata kunyit hitam ni untuk diabetik. Untuk diabetik. Tetapi bagi saya, dia untuk membantu, sebab bila diabetik, masalah kulit tahu, masalah kulit akan rosak. Jadi bila kata diambil saja kunyit hitam dengan kadar yang sesuai, dia boleh membantu untuk menyembuh kulit yang luka itu. InsyaAllah. So jawapan tu dapat memenuhi InsyaAllah. Kalau kita boleh tambah lagi. So kita buka kalau ada soalan-soalan lain. Kita sembang-sembang je. Kita tak terlalu berat ni hari ni. Walaupun tajuk tu berat. Jadi kita cuma sembang. Santai-santai je. Kalau ada soalan lain. Okey. Boleh lain lagi tuan-tuan, puan-puan? Macam chat pun ada satu soalan. Assalamualaikum doktor, nak tanya salam. kalau makan makanan atau minuman yang manis
Lepas tu kita juga banyakkan minum air putih. Adakah ada efek terkena diabetes di usia muda 20-an? Isu sekarang minuman yang manis tu minuman apa? Minuman apa? Minum yang manis tu. Kalau air Coke ke air Pepsi ke memang kandungan gula yang banyak. Kita terpaksa kena minum 7 gelas air putih. Air putih kena banyak. Jadi kita takkan minum lah air sebanyak itu. Ya. Kan ini yang kesal lah, susah. Itu yang kita pelik dan heran kat macam mana di kat hospital dia jual air-air sebegini. Kan? Ya, di mesin tu. Jadi tak apalah itu bisnes lah kot. Okay lah. Jadi tak apalah itu cerita lain lah kan. Tapi makna kata minuman air yang bergas ni, berkarbonat yang minuman manis ni, itu sangat bahaya. Begitu juga kalau kita minum Milo. Milo tu dalam Milo tu dah ada gula dah. Dah ada gula. Kalau tak percaya kita ambil satu sesudu tu, kemudian kita masuk dalam air, kita goncang sikit kan. Kemudian kita akan nampak putih tu, gula-gula tu. Yang menariknya kita bergula lagi, bersusu, krim, pekat, manis lagi kan. Itu akan memberi kesan. Jadi kalau kita minum Milo, boleh, tak ada masalah. Bukanlah jadi satu amalan. Sebab nak kata minum Milo memberi kesan buruk, ramai orang minum. Kan? Cuma kalau berlebihan memanglah begitu. Kalau nak minum air gas sekalipun pun boleh, tapi bukanlah setiap hari. Sebab badan yang sihat okey je. Begitu juga kita minum 100 plus. 100 plus minum ketika badan kita berpeluh. Berpeluh, bertenaga, baru dia punya penyerapan. Kalau kita tak buat kerja, kita minum. Dan kalau sekali-sekala minum tak ada masalah, tidaklah memberi kesan yang teruk. Tetapi bila dah kita mengalami gangguan, badan kita sudah tak sihat, minum yang sebegitu memberi kesan lah yang buruk. Tapi apapun, kalau kita jaga sekalipun, kalau Allah nak takdirkan, itu cerita lain lah. Itu Allah nak uji kita. Tapi apapun, kita kena usaha, kena jaga, itu lebih baik. Okey, lagi? Itu jawapan tadi. Jawapan? Yang minuman manis contohnya teh. Tertarik. Soalan tadi. Okey, ya ini memang kalau setiap hari memang dia memberi kesan juga. Sirap tu sendiri tu problem. Jus orange sebab makanan-makanan sekunder, dia minuman sekunder. Maksudnya dia diproses. Kita boleh ambil tapi dia lebih bagus air putih. Lebih baik. Cumanya tidak sedap di mulut lah. Sekarang kita ni makan sedap, makan sihat, makan ubat. Ada 3 makanan. Jadi kalau kita banyak makan sedap, akhirnya kita makan ubat. Ya. Jadi makanan-makanan yang yang kita ambil ini dia akan memberi impak lah kalau dalam jangka masa yang panjang. Kan? Teh tarik memang susu separuh. Itu memanglah kan. Memanglah. Susu lebih pada teh. InsyaAllah. Okey. Baik, kita buka lagi soalan. Kalau ada siapa-siapa nak tanya. Bolehlah tanya. Kalau saya tak boleh jawab, nanti saya jawab minggu depan. Ya, betul. Bukanlah. Okey, apa pun ada kemuskilan ke. Betul. Ada apa-apa nak tanya ke. Mungkin ada tadi slide tadi yang kurang jelas ke apa sebagainya pun boleh tanya, tak ada masalah. InsyaAllah. Ada ke? Tak ada soalan ke? Okey, jelas tu. Senyap tu tanda dia dah faham lah. Tu daripada Cik. Hello, Assalamualaikum. Doktor. Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya nak tanya. Alkaline sweet ni boleh tak diminum untuk orang yang ada masalah buah pinggang? Jadi setahu saya orang yang ada masalah buah pinggang dia tak boleh minum air yang berakali kan? Sebab boleh menyebabkan buah pinggang tu akan jadi lebih berat dah. Jadi saya nak tahu adakah alkaline sweet ni boleh diminum untuk orang yang ada masalah buah pinggang itu saja. Baik, terima kasih untuk soalan. Okey, tuan yang bertanya nama apa ya? Saya nak tak dengar ya? Saya tak dengar kan? Okey, secara jujur saya nak bagi tahu kita kena ada sebab produk ni bagi saya lah dia baru kena ada satu kajian yang lebih detail untuk melihat tahap buah pinggang tersebut. Kalau dia mula dah buat dialisis, ada kes-kes yang teruk sebab pemakanan kita ini kita ada peringkat dia. Kalau dia peringkat yang dah ada unsur-unsur yang
seumpamanya dialisis, dia kena ada pertukaran air dan sebagainya, tu pun air pun tak boleh lebih, bukan alkali saja. Bukan alkami ni saja, air pun tak boleh lebih. Betapa sensitifnya lah. Jadi yang kita penting jugalah satu perkara yang bila kita nak ambil makanan-makanan yang ada ni, saya nak ingatkan diri saya dan tuan-tuan rakan-rakan sekalian, kita lupa satu benda. Bahawa setiap kita nak buat keputusan ni, kita tak tanya Allah. Itu. Kita bercakap dalam aspek fizikal. Badan kita ni dia ada unsur fizikal jasad, dan satu lagi unsur roh. Unsur badan kita ni. Jadi kita hanya cakap dalam aspek fizikal saja. Ikhtiar kita tadi tu alhamdulillah. Tapi satu benda yang kita tinggal adalah kita tidak memohon kepada Allah. Allah kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamulah aku sembah, padaku meminta pertolongan. Ya Allah, berilah kesihatan kepadaku. Ya Allah, berikanlah petunjuk cara aku nak ambil makanan. Makanan apa yang sesuai? Nanti Allah berinteraksi dengan kita ni, Allah bagilah satu ilham dan sebagainya. Ya, ini jarang kita. Sebab itu saya sebenarnya kita nak bicara tentang kesihatan ni dia secara holistik. Holistik. Jadi ada seseorang tu memang dia sesuai dengan alkami. Ada orang dia tak sesuai. Jadi penentu ataupun garis ukur ataupun satu alat untuk mengukur kadang-kadang perlu dan tidak perlu juga adalah kita tak boleh lupa dari aspek memohon kepada Allah. Ini penting tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun kita jual sekalipun produk ni, kan kita ada kata kelebihan, tetapi dalam kes-kes tertentu dia keadaan-keadaan tertentu dia tidak boleh ambil ketika itu. Mungkin kena ambil. Dia sama saja. Macam contoh kita makan nasi. Makan nasi, terlebih makan nasi memang dah betul. Terlebih makan nasi. Jadi setiap perkara yang ada pada kita ni dia sebab tu dia ambil jangan berlebihan. Sederhana. Untuk semua benda. Cuma untuk peringkat ke depan kita kena buat research lah, kajian secara detail untuk membantu yang kes-kes berkaitan dengan dialisis ni boleh tak boleh ambil sebab memang orang yang masalah kini dia kena ambil air RO lah. Air RO bukan terlalu alkali sangat. Tetapi sebab diabetes ni, pesakit-pesakit diabetes ni dia ada beberapa layer, beberapa level yang baru nak jadi, kita nak selamat. Macam COVID lah, macam COVID. COVID dia ada 5 tahap. 5 tahap ni kalau tahap 1, tahap tak ada gejala. Tak ada gejala, dia positif, tak ada gejala. Tahap kedua, dia bergejala. Macam kita sembang minggu lepas. Dia ada gejala. Tahap ketiga, dia gejala dan ada keradangan. Jadi dia punya treatment berbeza-beza. Begitu juga pemakanan. Sebab itu kita anjurkan program-program sebegini supaya kita punya ahli kita lebih memahami dan bermaklumat dan kita boleh mensyukan makanan yang sesuai untuk setiap orang. Sebab kadang-kadang seseorang itu berbeza. Jadi insya-Allah mungkin pihak syarikat ini akan ambil perhatian yang lebih untuk menjurus kepada makanan-makanan berfungsi, makanan-makanan yang boleh membantu kes-kes penyakit yang sebegini insya-Allah. Baik, insya-Allah. Okey, terima kasih Dok untuk jawapan tadi kenaan dengan buah pinggang tadi. Jadi saya buka lagi kalau ada siapa-siapa ada soalan. Kita ada masa sikit lagi, tak masalah. Ada lagi ke soalan? Ada boleh tanya, tak masalah. Baik, so saya assume tak ada lagi lah soalan untuk Dok. Okay, baik. Terima kasih semua. So terima kasih banyak-banyak untuk Dr. Arif sudi luangkan masa dengan kita semua petang ni. Terima kasih juga untuk semua sudi luangkan masa dengan kami petang ni untuk kita faham sedikit sebanyak tentang diabetes. So kalau ikutkan dia lebih mendalam, tapi kita kerana kekangan masa, so kita cuba yang terbaik lah untuk explain kat semua. So saya harap minggu depan kita akan ada lagi, hari Sabtu kita ada lagi. Okey, baik. So tajuk minggu depan semua kita akan update lah pada video-video nanti, tak ada masalah. Jadi terima kasih semua untuk petang ni. So terima kasih juga kepada Dr. Arif yang sudi untuk petang ni dengan kita. So kita akhiri sesi petang ni dengan surah Wal-As. Salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua Terima kasih semua. sudi bersama-sama Terima dengan kasih kita insya-Allah. doktor. Sampai jumpa Okey, lagi. doktor. Ya. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima perkongsian yang kasih Dr. Arif dan Cik Wazir, Tahniah. Assalamualaikum semua. terima kasih. Terima kasih banyak. Minta maaf. Terima Okey, bye-bye. Bye. Selamat berhujung minggu semua. Bye-bye. Selamat Hujung berhujung minggu. minggu. Okey, bye. Okey, Tahniah. terima kasih. Mana yang sempat refer soal jawapan tu, tengok pada chat.